Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Nadia melaporkan untuk Berita TV4. Tajuk berita malam ini mengenai misi bantuan kepada mangsa banjir di Kelantan yang bersesuaian dengan tema Malaysia Prihatin. Ini menunjukkan bahawa kerajaan Malaysia maupun badan yang bertanggungjawab amat prihatin akan isu ini. Seperti mana yang kita tahu, banjir sering berlaku di hujung tahun, terutamanya di kawasan Pantai Timur. Untuk mengetahui lebih lanjut, saya serahkan kepada rakan setugas saya pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih kepada rakan setugas saya, Nur Nadia. Baiklah, saya Nur Zafar Ain akan mengkaitkan persoalan bagaimanakah kronologi terjadinya tragedi banjir besar di Kelantan pada Disember 2014 yang lalu. Hujan lebat yang bermula pada 18 Disember 2014 menyebabkan kawasan utara Kelantan seperti Pasir Mas mula ditenggelami air. Bermula dari 21 hingga 23 Disember, hujan telah mencurah dengan banyaknya di selatan Kelantan seperti yang telah direkodkan di stesen Gunung Gagau di Gua Musang yang menyebabkan banjir kuning yang besar. Mari kita bersama-sama dengan rakan setugas saya, Pei, untuk mengetahui korban dan bilangan mangsa yang terjejas dalam tragedi banjir di Kelantan pada 2014. Nama saya Pei. Seterusnya, saya akan membincangkan kerugian dan mangsa yang terlibat di banjir di Kelantan. Mangsa banjir di Kelantan telah mencecah hampir 200,000 orang daripada 36,128 keluarga yang ditempatkan di 309 pusat pemindahan. Selain itu, kerugian sebanyak 20 juta melibatkan infrastruktur dan aset awam, dan ini tidak termasuk dengan kerugian yang dialami oleh persendirian dan perniagaan telah terlibat dalam masalah banjir di Kelantan. Saya Sin Yanting dan saya akan bincangkan sedikit tentang misi bantuan yang dilancarkan dalam kajian ini. Pada tahun 2014, lebih daripada RM4,000 Malaysia telah berjaya dikutip dan banyak bantuan makanan telah diterima daripada berbagai pihak melalui penyebaran media sosial, terutamanya Twitter. Orang ramai telah menghulurkan bantuan kepada mangsa dengan pemberian keperluan asas seperti ubat-ubatan, lampin, pakaian buang bayi, selimut, tuala, air bersih dan keperluan harian. Seterusnya, untuk mengetahui misi bantuan mangsa banjir di Kelantan pada tahun 2014 dengan lebih lanjut, kita akan paparkan satu video sebentar lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seperti yang kita semua sedia maklum, bencana yang sering melanda negara kita adalah bencana banjir. Banjir ialah keadaan di mana air menenggelami atau menggenangi sesebuah kawasan yang luas. Banjir pada tahun 2014 yang lalu telah melanda beberapa buah negara di Asia Tenggara, antaranya termasuklah Filipina, Thailand, Indonesia dan negara kita sendiri, Malaysia. Dan negeri Kelantan merupakan negeri yang paling terjejas sehingga ia digelarkan sebagai Bah Kuning. Ia telah melibatkan hampir 200,000 penduduk di Kelantan yang melibatkan 36,128 buah keluarga yang ditempatkan di 309 buah pusat pemindahan. Oleh itu, terdapat banyak misi bantuan yang telah dilancarkan oleh badan kerajaan maupun badan bukan kerajaan. Kajian ini dilakukan untuk mengkaji berlakunya banjir besar di negeri Kelantan atau lebih dikenali sebagai tragedi Bah Kuning. Kejadian ini melibatkan kemusnahan dan kerugian yang besar terhadap mangsa banjir. Oleh itu, kita perlu menitik beratkan mengenai isu banjir ini, terutamanya jabatan dan agensi yang terlibat. Jadi, pihak yang bertanggungjawab perlu membuat persediaan yang lengkap dalam semua aspek bantuan. Dan semestinya pihak kerajaan perlu membuat persediaan bantuan keperluan harian dan tempat tinggal yang secukupnya. Selain itu, pihak yang bertugas perlu menekankan sistem pemerintah yang kurang cekap yang sepatutnya diberi perhatian. Bak kata pepatah, sediakan payung sebelum hujan. Misi bantuan kepada mangsa banjir di Kelantan pada tahun 2014 bertujuan untuk membantu dan mengenal pasti segala masalah yang dihadapi oleh mangsa banjir yang terjejas. Terdapat 4 objektif dalam misi kajian ini. Yang pertama, untuk mengenal pasti bentuk bantuan yang telah diberikan kepada mangsa banjir. Yang kedua, untuk mengenal pasti punca dan sebab berlakunya banjir. Yang ketiga, untuk mencadangkan langkah-langkah untuk membendung masalah ini. Dan akhir sekali, untuk mengkaji impak daripada peristiwa banjir besar tersebut. Seterusnya, bahagian ini merupakan kajian lepas mengenai misi bantuan mangsa banjir di Kelantan pada tahun 2014. Kajian lepas penting untuk mengetahui banjir yang pernah berlaku di Kelantan sebelum ini.
Kajian lepas tersebut menerangkan banjir yang pernah berlaku di Kelantan yaitu pada tahun 1926 dan 1967. Selain itu, kajian lepas tersebut juga menerangkan kesan banjir besar terhadap alam sekitar dan penduduk. Seterusnya, bentuk bantuan yang disalurkan kepada mangsa banjir di Kelantan 2014. Antaranya Universiti Utara Malaysia, bantuan NGO, Biro Kebajikan UMNO Malaysia dan Persatuan Pengusaha Kem Latihan Khidmat Negara yang telah memberikan bantuan dalam bentuk wang tunai dan barang keperluan asas seperti makanan, minuman, pakaian dan sebagainya kepada mangsa yang diperlukan. Berbagai punca yang telah menyebabkan bencana alam ini terjadi, antaranya musim monsun timur laut. Musim monsun pada tahun 2014 yang menghasilkan hujan lebat telah menjadi salah satu punca semula jadi yang menyebabkan banjir berlaku di Kelantan. Fenomena angin monsun yang dikatakan sebagai new moon dengan kelajuan angin 50 hingga 60 km sejam telah menyebabkan paras air laut meningkat. Keadaan banjir bertambah teruk dengan tiupan air monsun timur laut secara berterusan yang melalui Laut Cina Selatan. Kebanyakan kejadian banjir sungai juga berpunca daripada hujan lebat yang berterusan dalam jangka masa yang panjang. Banjir sungai berlaku ketika hujan lebat yang berterusan di kawasan hulu telah menyebabkan sungai tidak dapat menyalurkan kuantiti air yang cukup ke laut sehinggalah melimpah sepanjang tebing dan kawasan rendah telah dibanjiri. Penebangan pokok yang tidak terkawal dan pembukaan tanah yang berleluasa kepada masyarakat juga menjadi satu punca yang menyebabkan fenomena banjir bertambah teruk. Pokok-pokok yang ditebang tanpa kawalan telah menyebabkan resapan air ke tanah berkurangan dan air mengalir terus ke sungai dengan deras dan cepat. Kejadian tanah runtuh di sepanjang jalan, lereng bukit dan kawasan hulu sungai juga akan berlaku apabila kadar hakisan tanah meningkat bersamaan dengan hujan lebat yang berterusan. Infrastruktur saluran yang tidak mencukupi juga merupakan punca berlakunya banjir di Kelantan. Seterusnya, saya akan membincangkan langkah-langkah untuk mengatasi masalah banjir. Banjir ialah kawasan yang luas telah ditenggelami oleh air yang kebanyakan. Langkah pertama yang boleh mengatasi masalah banjir ialah pihak kerajaan boleh membuat kuasakan undang-undang untuk memelihara dan memelihara hutan. Sebagai contoh, pihak kerajaan boleh memberi denda yang setimpal kepada sesiapa yang ingin merosakkan hutan yang dipelihara kerana hutan merupakan kawasan tadahan air yang penting. Langkah kedua ialah pengawalan aktiviti manusia. Sebagai contoh, badan-badan berkuasa boleh mengadakan kempen kesedaran untuk menyelesaikan masalah banjir. Selain itu, mereka juga boleh mengadakan aktiviti pembersihan kawasan sungai. Langkah ketiga ialah mendalamkan dan melebarkan sistem pembaritan. Sebagai contoh, pihak berkuasa tempatan boleh mengurus ke atas penyelenggaraan sistem yang merangkumi longkang tepi jalan dan parit utama di Kelantan. Langkah keempat ialah kewujudan bandar berspan. Bandar berspan boleh diterapkan sebagai penutup tanah semula jadi dijadikan sebagai span untuk menyerap air hujan yang menyusup ke tanah dan menghalang air daripada menjadi banjir kilat. Sekian, terima kasih. Tragedi banjir besar di Kelantan pada tahun 2014 yang lalu telah memberi banyak impak negatif kepada penduduk. Yang pertama adalah perpindahan penduduk dalam jumlah yang besar. Terdapat 200,000 orang penduduk di Kelantan yang terpaksa berpindah meninggalkan kawasan kediaman mereka ke kawasan yang lebih selamat. Impak yang kedua adalah kerugian yang besar kepada ekonomi penduduk. Contohnya, kemusnahan sawah padi, kebun sayur-sayuran, peternakan dan kolam ikan telah memberi kerugian yang besar kepada penternak dan petani di Kelantan. Impak yang terakhir adalah kesihatan mangsa banjir terjejas, terutamanya dari aspek psikologi dan emosi. Ini terjadi bila mereka kekurangan bekalan makanan, kelengkapan dan mereka mempunyai konflik dengan mangsa banjir yang lain dan keadaan pusat pemindahan yang begitu sesak. Daripada impak-impak yang telah dijelaskan tadi, jelaslah bahawa banjir besar pada tahun 2014 telah menjejaskan dan telah memberikan impak yang besar kepada penduduk di Kelantan. Secara keseluruhannya, kajian ini telah menganalisis dan mengaji tentang bencana alam yang telah berlaku di Kelantan. Berbagai bentuk bantuan yang telah disalurkan kepada mangsa-mangsa bencana alam terutamanya badan kerajaan beserta dengan badan bukan kerajaan, NGO dan sukarelawan yang lain. Kajian ini, angin monsun timur laut telah ditentukan sebagai salah satu punca utama yang menyebabkan banjir berlaku pada tahun 2014. Kajian ini mengambil masa lebih panjang disebabkan hujan lebat yang berterusan berbanding dengan banjir kilat. Selain itu, banjir telah memberikan impak negatif dan gangguan besar terhadap kehidupan masyarakat. Berbagai kemusnahan dan kerosakan atas harta benda serta kerugian yang besar terhadap ekonomi negara. Mangsa banjir
Banja juga telah menerima bantuan kesihatan untuk menenangkan impak dari segi psikologi, terutamanya gangguan emosi. Oleh itu, beberapa langkah penyediaan telah diambil agar dapat meminimumkan impak negatif yang dihadapi oleh penduduk sekiranya banja berlaku lagi. Dan itu sahaja daripada kami.